Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah terdapat bertemu pada hari ini tuan-tuan ya. Sepatutnya hari Senin yang lalu tak dapat tuan-tuan, cuti balik kampung. Gantilah pada malam ini tuan-tuan, pada tahun yang baru ini. InsyaAllah ya, kita masuk masih membicarakan perkara-perkara khilaf ya, mengenai kubur, iaitu menjirus air di kubur ya. Apakah ada dalil tentang menjirus air setelah pengkebumian? Ada tak tuan-tuan yang biasa kita buat ya? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, daripada Ja'far bin Muhammad, daripada bapanya, bahawa Nabi SAW telah menyiramkan air di atas kubur anaknya baginda SAW, iaitu Ibrahim, dan meletakkan atasnya batu-batu kerikil ya. Ini daripada perbuatan Nabi SAW ya, yang mana Nabi menjirus ya, kata daripada Imam Syafi'i ini beliau berkata Nabi menjirus kubur anak baginda Ibrahim selepas dikebumikan, dan di atas kuburnya itu diletakkan batu-batu kerikil. Dan para ulama Syafi'i menyatakan bahawa sunat amalannya menjirus air mutlak ke atas kubur berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Sebab apa? Sunnah. Kenapa? Wallahu a'lam. Sebab itu perbuatan Nabi. Tentu ada sesuatu. Cuma Nabi tak bagi tahulah. Nabi jirus kubur anak baginda. Jadi kita ambil perbuatan Nabi tadi dan dinyatakan sebagai sunnah. Ya, sunnah daripada kalangan ulama Syafi'i, menjirus air mutlak ke atas kubur berdasarkan perbuatan baginda SAW. Walau bagaimanapun menjirus air dengan air mawar adalah makruh kerana dianggap satu pembaziran. Air itu air biasa. Air biasa yang kita jerus. Tak perlu air yang mahal. Tuan-tuan, air mawar kan mahal. Ya. Baik, kata Syekh Abu Bakar Syattah Ad-Dimyat dalam kitabnya I'anatul Talibin. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan dan disunatkan dan disunatkan menjirus kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin, dan kerana bahawasanya Nabi SAW telah melakukan perbuatan demikian pada kubur anak baginda Sayyidina Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga daripada Sa'ad bin Mu'az yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Mu'az, sebagaimana yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah dalam hadisnya, dan Nabi SAW telah memerintahkannya, iaitu dengan menjirus air pada kubur Sayyidina Utsman bin Maz'un, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan juga mustahab, sunat adalah air tersebut suci lagi menyucikan, dan air mutlak sebagai tafa'ul, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyujukkan kubur si mati. Dan makruh menyiram atau menjirus dengan air mawar atau seumpamanya, kerana perbuatan itu satu pembaziran dan mensia-siakan harta. Apalagi jirus dengan minyak wangi, makruh. Nabi buat pada kubur anak baginda Sayyidina Ibrahim. Kemudian Nabi memerintahkan supaya dijirus kubur Utsman bin Maz'un, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Jadi airnya hendaklah air mutlak. Jadi perbuatan tu sunat. Tuan ya, tak perlulah nak membazir-bazir dengan air mawar dan sebagainya. Okey, tak perlu nak berwangi-wangi sebab nak ditinggalkan. Siapa nak wangi-wangi kat kubur tuan-tuan? Dah buat tinggal lah. Ada yang nak duduk situ. Tak ada kan? Habis-habis dia menangis sampai maghrib lepas tu dia balik. Kan? Tak ada yang nak tunggu lah lepas maghrib tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik, habis sebab itu. Jadi sunat menjerus air di atas kubur. Seterusnya, memacakkan bunga di atas kubur. Bolehkah memancakan bunga atau pokok agar ia tumbuh di atas kubur? Boleh tak? Macam sebahagian yang kita buat pada hari ini. Tapi pokok bunga lah. Kan tuan-tuan tanam pokok getah pula. Pokok petai, pokok durian. Baik. Para ulama membolehkan sebagai qiyas. Qiyas kepada perbuatan Nabi SAW yang memacakkan 2 pelepah tamar di atas 2 kubur dalam hadis yang lalu. Nabi memacakkan 2 pelepah tamar di atas kubur. Jadi kalau kita mencacakkan pokok di atas tu, qiyas kata para ulama. Dan dalam hadis tersebut disebutkan bahawa Rasulullah SAW menancapkan masing-masing di atas kubur dan tetap memberikan manfaat pada semua ruang. Dia tancapkan itu dan kata Nabi selama mana dia basah dia akan bertasbih memohon keampunan untuk si mati. Jadi maksud pelepah tadi boleh dipacakkan di mana saja. Boleh pacak kat mana saja asalkan atas kubur tadi. Dan kata Abu Humaid Abdun bin Humaid dalam musnadnya menyatakan bahawa Rasulullah SAW menancapkan pelepah itu tepat di arah kepala si mati. Di arah kepala, sebelah kepala. Jadi Nabi buat macam tu sebelah kepala, jadi kita pun buatlah macam tu. Sunat tuan-tuan, pokok yang pokok bunga lah, pokok biasa orang tanam pokok apa tu? Puding bunga puding yang senang tumbuh. Bukannya pokok yang besar. Yang tanam pula pokok kelapa. Kan, tanam pula musangking. Habis tuan-tuan. Habis. Dan seterusnya, selesai masalah tu. Tak ada masalah, perbuatan kita tu biasa. Kemudian batu nisan. Batu nisan. Soalan, apakah dalil dibolehkan meletakkan batu nisan di atas kubur? Boleh. Macam kita buat sekarang tuan-tuan Dalam kitab I'anatul Talibin, sebagaimana yang disebut dalam kitab I'anatul Talibin oleh Syekh Abu Bakar Ad-Dimyat, beliau menjelaskan dan disunatkan meletakkan batu atau kayu nisan di atas kepala si mati mayat kerana menjelaskan dan disunatkan meletakkan batu atau kayu nisan di atas kepala si mayat kerana bahawasanya Nabi SAW meletakkan sebiji batu besar nisan di sisi kepala kubur Sayyidina Uthman bin Maz'un, dan Nabi bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku ini supaya aku boleh mengkebumikan padanya siapa yang mati daripada keluarga aku, kata Nabi SAW. Sebagai tanda pengingat, nak mengingatkan tanda nanti boleh dikuburkan siapa-siapa daripada keluarga Nabi, letakkan dekat sebelah dia. Jadi itu pun maksud daripada batu nisan, nak menyatakan tanda je, bukan nak bermewah-mewah, bukan nak bercantik-cantik tuan-tuan daripada jenis batu yang mahal-mahal dan sebagainya yang dianggap sebagai pembaziran. Yang macam kita buat tu lah, biasa je kan, simple. Tak perlu nak bercantik-cantik. Batu apa yang mahal tuan-tuan? Batu marmar, batu granite, batu apa, segala macam batu. Letak yang biasa saja. Jangan bermegah-megah dengan benda yang tak berapa, bukan tak mendatangkan faedah. Tak perlu. Nabi cuma meletakkan apa dia? Sebiji batu besar. Sebagai tanda.
Baik. Selesai masalah, tuan-tuan ya. Tak perlu nak membazir. Sebab Nabi letak batu tanda, jadi kita pun letaklah batu sebagai tanda. Kan? Okey. Meninggikan kubur. Meninggikan kubur. Buat macam kita buat kepuk tu kan. Apakah boleh meninggikan kubur? Harus. Kata ulama harus. Sebagaimana ketika Sayyidina Uthman bin Maz'un meninggal dunia, maka Nabi SAW keluar menzadahi jenazahnya. Setelah dikebumikan, Nabi meletakkan satu batu besar di atas kuburnya dan bersabda, Ata'arrafu biha qabra akhihi wa urufinu ilaihi man mata min ahli ila jiwarih. Dan aku memperkenalkan dengan batu besar ini kubur saudara aku, dan aku akan kebumikan siapa saja daripada kalangan keluarga aku yang meninggal dunia berhampiran dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan batu tersebut sangat besar dan berat. Besar, batu itu besar dan berat. Kata Zaid bin Harithah, kata Zaid bin Harithah, kami mengetahui di antara kami yang paling kuat yang telah menganjakkan batu tersebut ke arah kubur Uthman bin Maz'un. Sebagian orang meninggikan, dia letakkan batu sebagai tanda. Ya, dan kata Zaid bin Harithah, batu tu sangat besar. Ya. Uthman bin Maz'un ini sahabat yang pertama dikuburkan di Baqi' selepas Nabi sampai ke Madinah. Sahabat yang pertama meninggal. Orang Islam yang pertama meninggal yang dikebumikan selepas Islamlah di Baqi'. Ya. Baik tuan-tuan. Sebahagian orang melarang meninggikan kubur. Berdasarkan hadis, wahai Ali, jangan kamu tinggalkan berhala melainkan kamu musnahkan, dan jangan kamu tinggalkan kubur yang tinggi melainkan kamu ratakan. Sebagai jawapan hadis tersebut oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali yang diutuskan oleh baginda untuk memecahkan kubur-kubur orang kafir dan musyrik supaya kubur-kubur mereka tidak bercampur dengan kubur orang Islam, dan baginda tidak pernah menyuruh Sayyidina Ali memecahkan kubur orang Islam. Nabi tak suruh pecahkan kubur orang Islam. Yang Nabi suruh Sayyidina Ali itu pecahkan kubur orang musyrik, ya, supaya jangan bercampur dengan kubur orang Islam. Ya, kubur tak boleh campur, tuan-tuan. Ya. Baik, jadi harus ditinggikan sedikit, ya, jangan membazir. Ya, terutama jangan bazir ruang, tuan-tuan. Sekarang kubur tanah mahal, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kubur tu besar-besar membazir, tuan-tuan, jadi tak dapat digunakan oleh orang lain. Dan kubur tu pula kena ingat, tanah itu tanah wakaf, bukan tanah milik persendirian. Faham tuan-tuan? Kalau tanah tu kita punya, ikut suka hati kita lah berapa luas kita nak ni. Berapa besar kubur, tuan-tuan? Kubur besar, liang kubur tu besar mana? Muat badan orang je. Yang atas tu nampak macam besar, tapi lubang kubur tu, liang lahat tu besar mana, tuan-tuan? Besar yang biasa kita tengok tu lah, kadar muat badan kita, tu je. Kan? Yang ni yang kita nak, apa dia? Melebar-lebarkan kubur, mengambil tanah orang, lepas tu apa? Membazir. Tu yang tak boleh. Jadi yang Jawi buat sekarang ni bagus, dia susun elok kan, satu-satu. Jadi jimat ruang. Ya, untuk menjimatkan ruang. Dulu kubur ni memanglah tanah kubur tu tanah wakaf, tapi orang buat kubur ni tak disusun, tak diatur kadang-kadang. Dan ada juga isu kubur ni, tuan-tuan, tak betul-betul ikut kiblat. Masalah. Jadi sekarang ni bila dah disusun, dielokkan, jadi ruang tu cukup-cukup cantik, jadi ramai orang boleh dikebumikan di situ. Dan tanah tu kena ingat, tanah wakaf bukan tanah kita punya. Okey, tuan-tuan ya, maklum. Baik, selesai. Okey, talqin. Yang biasa kita baca talqin tu kan. Boleh tidak membaca talqin yang biasa kita baca tu? Isu ni. Bolehkah
mentalkinkan mayat di kubur seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam di tempat kita ni, boleh tak? Apa hukum? Ya, ada dalil ke tidak? Ya, ataupun kita ikut suka-suka. Baik. Dalam hal ini, ya, dibolehkan. Sejak daripada dulu lagi, para ulama tidak ada masalah untuk mentalkinkan mayat. Daripada dulu lagi tak ada masalah nak apa tuan-tuan ya, apa dia, nak mentalkinkan mayat yang biasa kita buat. Sebab itulah di Malaysia ini, amalan ini telah diamalkan sejak dulu lagi sampai sekarang. Dan tak ada isu pun. Tak ada masalah pun. Sebab ada dalil dia. Bukan suka-suka hati. Bukan suka-suka orang nak buat. Kan kita dah tengok kitab ni tuan-tuan. Semua perbuatan yang kita buat tu ada dalil dia. Baik, apa dalil dia? Daripada Amr bin Al-As, katanya فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ يُقَسِّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِثَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلِ رَبِّي. Kata Amr bin Al-As, apabila kamu kebumikan aku, maka timbuslah jenazah aku dengan tanah hingga rata. Kemudian hendaklah kamu berdiri selepas itu di keliling kubur aku, sekira-kira selama tempoh masa menyembelih unta. Berapa lama nak sembelih unta, tuan-tuan? Sekira-kira sekadar lama masa menyembelih unta. Menyembelih unta. Betul. Dan selama masa dibahagikan dagingnya. Lepas sembelih tu, dagingnya tu dibahagikan. Okey. Berapa lama masa? 1 jam, 2 jam, 1 jam. Sehingga aku tidak berasa kesepian bersama kamu semua, dan sehingga aku mengetahui apa yang akan aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku. Amr bin Al-As kata, lepas kau tanam aku, kau duduk keliling kubur aku. Dah timbus, duduk keliling kubur aku sekadar masa menyembelih unta dan dibahagikan dagingnya. Berapa masa tu? Lebih kurang lah, jam kan? Sehingga aku merasa dalam itu aku menjawab persoalan-persoalan daripada Rusuli Rabbi, utusan-utusan Tuhan. Yang ini malaikat-malaikat yang akan berbicara dengannya. Okey. Itu satu lagi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min ad-dafnil mayyit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai mengkebumikan mayat, baginda berdiri di atasnya dan bersabda, pohonlah keampunan bagi saudara kamu ini, dan pohonlah baginya ketetapan untuk menjawab soalan malaikat Munkar dan Nakir, kerana dia sedang disoal. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Majma' Az-Zawaid. Kata Nabi, bila Nabi ni bila dah kebumikan mayat, Nabi duduk, Nabi waqafa, berdiri, berhenti. Dalam disebut sini berdiri. Di atas tadi Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan untuk saudara kamu. Dan mohonlah ketetapan untuk dia, fa innahu al-ana yus'al, kerana dia sedang disoal. Jadi apa cara kita nak minta ampunan? Itu yang kita duduk tu, baca talqin, terduduk, baca tahlil, baca doa untuk si mati. Ini Nabi sebut umum aja, istaghfiru. Kita pun adalah yang kita baca dan sebagainya. Jadi yang kita baca doa, yang kita baca zikir semuanya untuk si mati. Itu bermanfaat. Sebab Nabi suruh minta ampun. Betul kan? Dalam tahlil tu kan kita minta ampun, tuan-tuan, untuk si mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Betul.
Kan? Dah. Inilah perintah Nabi. Ni apa lagi masalah? Kan? Apa dia masalah? Orang yang kalau faham hadis ini, tuan-tuan, kecuali lah orang yang sengaja tak nak ambil faham ataupun buat-buat tak faham. Kan? Baik. Kata Imam At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir dan Mu'jam Al-Kabir daripada Abi Umamah Al-Bahili, katanya panjang hadis ini, tuan-tuan, ya. Apabila aku meninggal dunia nanti, apabila aku meninggal dunia nanti, lakukan kepada aku seperti mana yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilakukan kepada mayat. Rasulullah telah memerintahkan kita dengan sabda baginda, apabila mati seorang daripada kamu, maka hendaklah kamu meratakan tanah dan berdirilah seorang di kalangan kamu, semua pada bahagian kepala dikuburnya. Kemudian katakan, wahai si fulan anak fulanah. Orang itu mendengarnya tapi dia tidak akan menjawab. Kemudian katakan, wahai fulan anak fulan, anak fulanah. Nampak? Anak fulanah maksudnya dibinkan kepada ibunya. Itu yang kita binkan pada ibunya tu. Nak sibuk cari siapa nama mak dia. Ni sebab hadis ni lah. Dia tidak dibinkan pada bapaknya. Okey. Faham, tuan-tuan, ya? Okey. Dan orang itu mendengarnya tapi tak boleh menjawab. Maka kemudian katakan, wahai fulan anak fulanah. Maka dia duduk. Kemudian katakan, wahai fulan anak fulanah. Maka dia berkata, semoga Allah merahmati kamu. Tetapi kamu semua tidak merasai apa yang telah berlaku kepada si mati. Maka hendaklah dikatakan, ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu lahir di dunia ini, iaitu syahadah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba-Nya dan rasul-Nya. Dan engkau telah meradai dengan Allah sebagai Tuhanmu dan Islam itu agamamu. Dan Nabi Muhammad itu nabimu dan Al-Quran itu petunjukmu. Maka malaikat mungkar dan nakir akan mengambil tangannya lalu berkata, ayuh bersama kami, bawakan kepada siapa yang telah ditalqinkan hujahnya. Maka Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sekiranya tidak diketahui nama ibunya? Maka kata Nabi, maka hendaklah dinasabkan kepada ibu manusia iaitu Hawa, dengan menyatakan, wahai si fulan anak Hawa. Hadis ini telah disahihkan sanadnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Talkhis Al-Khabir, dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan sanad hadis ini adalah boleh digunakan dan telah dikuatkan oleh Imam Hafiz Ibnu Dihyah dalam kitabnya Ahkam. Okey, tuan-tuan. Ni kan yang Nabi sebut ni sama macam yang kita sebut waktu kita mentalkinkan mayat. Okey. Dan telah disahkan oleh Imam An-Nawawi. Okey, apa masalah lagi, tuan-tuan, nak baca? Ini dan yakin bahawa ini yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Abu Umamah, nanti kalau aku mati, kau buat macam Nabi suruh. Inilah dia. Yang kita panggil nama ibu dia. Wahai fulan anak fulanah. Ya, Ahmad binti Siti misalnya. Okey, bin Siti. Ada yang tersilap sebut binti. Bin, kalau binti lah. Tapi cari ibunya. Kemudian Abu Umamah ni tanya, ya Rasulullah, kalau tak tahu nama maknya, bin Hawa atau binti Hawa. Selesai. Kan? Lepas tu samalah yang macam kita baca tu. Tuan-tuan, ya, tak ada masalah. Okey, selesai. Dan dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa Imam As-Suyuti, dan kata Imam As-Suyuti pula, Imam Suyuti ni salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dia kata? Kata Imam As-Suyuti. Baik, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa ketika anak lelaki baginda Ibrahim telah dikuburkan, dia cerita.
Setelah Nabi mengkebumikan anak baginda, maka baginda bersabda, wahai anakku, hati berduka cita dan air mata mengalir, dan kami tidak mengatakan sesuatu yang membuat Allah Ta'ala menjadi murka. Sesungguhnya kami daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Wahai anakku, katakanlah, Allah itu Tuhanku dan Islam agamaku, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayahku. Maka menangislah para sahabat, dan menangis pula Sayyidina Umar Al-Khattab dengan tangisan yang kuat. Lalu baginda menoleh dan melihat Umar menangis bersama dengan sahabat yang lain. Nabi bersabda, wahai Umar, mengapa engkau menangis? Maka kata Sayyidina Umar, anak lelakimu belum lagi balik dan belum ditulis dosa, pun begitu masih berhajat kepada orang mentalkinkan seperti engkau yang mentalkinkan tauhid pada saat ini. Maka bagaimanakah keadaan Umar yang telah balik dan telah ditulis dosanya dan tidak mempunyai orang yang akan mentalkinkan seperti engkau, ya Rasulullah? Apakah gambaran yang akan terjadi dalam keadaan seperti itu? Maka menangislah Nabi dan para sahabat bersama. Kemudian Jibril turun dan bertanya kepada Nabi SAW, mengapa Nabi menangis? Dan Nabi lalu menyebutkan apa yang dikatakan oleh Umar dan apa yang datang kepada mereka dan perkataan Nabi. Kemudiannya Jibril naik dan turun kembali dan berkata, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada kamu dan berfirman, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat, yang dimaksudkan di waktu mati dan di waktu pertanyaan di dalam kubur. Ini yang penting. Apa yang kita tahu tuan-tuan ya. Lepas Nabi mentalkinkan anaknya, Nabi talkin tu. Sebab tu Nabi kata apa dia? Nampak tak situ? Katakanlah, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ayahku. Tu talkin tu. Menangis sahabat, termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Nabi tanya, tengok Sayyidina Umar menangis. Nabi tengok, kenapa kau menangis? Kalaulah anakmu ya Rasulullah yang belum balik itu perlukan talqin untuk menetapkan tauhid dalam kuburnya, macam mana orang yang dah dewasa, yang sudah dipertanggungjawabkan dan sudah ditulis dosa dan pahala, siapa akan talqinkan aku? Ya. Dan Nabi pun menangis. Kemudian turunlah Jibril bertanya kepada Nabi. Yang tu biasa tuan-tuan, kalau Nabi menangis, Jibril akan tanya. Nabi tanya. Tapi tuan-tuan, Nabi ni kalau menangis, dia bukan menangis hal diri dia tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam banyak hadis ni tuan-tuan, Nabi tak menangis hal diri dia. Nabi menangis hal umatnya. Faham tuan-tuan? Nabi menangis ni hal umat dia. Ni Nabi menangis ni apa? Kan? Kalau orang lain mati macam mana? Nabi tak menangis dia untuk diri dia. Nabi berfikir dan sibuk fikir tentang umat ni. Beza dengan kita tuan-tuan. Tak ada lain kita fikir, umat tak adalah. Yang fikir diri kita macam mana, aku nak makan besok apa, aku nak, semua diri kita tuan-tuan. Kan? Betul tuan-tuan kan? Termasuklah bila kita doa tuan-tuan ya. Bila kita bangun doa tuan-tuan, tak ingat dah orang lain, semua aku. Ya Allah ampunkan aku semua. Anak cucu semua terlupa. Orang rumah pun terlupa. Tak ada masuk dalam doa langsung. Nampak tuan-tuan ya? Tu beza kita dengan Nabi SAW. Baik. Kemudian turunlah malaikat Jibril, tanya, kenapa engkau menangis? Kemudian dia naik balik, kemudian turun balik. Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada kamu. Dan apa dia kata? Dan menetapkan orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Yang dimaksudkan di waktu mati dan di waktu pertanyaan dalam kubur. Ditetapkan. Tu sebab tu, bila nak mati, ditalkinkan. Bila nak mati kan dalam keadaan nazak. La ilaha illallah. Tuan-tuan ya. Dalam kitab Imam Al-Qurtubi, kitab kematian itu,
disebut panjang lebar tentang mentalkinkan orang yang nak mati. Tuh, la ilaha illallah. Kemudian bila dah mati, ditalkinkan lagi. Agak-agaklah tuan, kalau kita fikir, ada tak Nabi buat perbuatan yang sia-sia? Tak ada. Kan? Nabi tentunya tak akan buat perbuatan yang sia-sia. Tentunya mentalkinkan mayat itu ada faedahnya. Ada apa dia punya gunanya, ada faedahnya, ada sebabnya. Takkan Nabi buat kerja tu sia-sia. Sebab Nabi ni petunjuk pada kita, perbuatannya tu sunnah. Jadi bila Nabi ni sunat mentalkinkan mayat, maka kita ikut perbuatan Nabi tu jadi sunat. Yang kita ni gaduh tak nak buat ni pasal ni pelik orang hari ni. Kita ni sibuk tak nak buat la ilaha illallah, padahal hadis sunnah. Kan pening kita ni. Tu sebahagian orang kita tu kadang-kadang pening. Jadi apa dia? Dia tetapkan, kata Allah Ta'ala dalam hadis, tetaplah di waktu mati dan di waktu pertanyaan dalam kubur. Itu pentingnya talqin tadi. Baik, kata Imam At-Tabrani pula dalam meriwayatkan, telah diceritakan kepada kami daripada Husain bin Ishaq At-Tustari, menceritakan kepada kami Ali bin Hajar, menceritakan kepada kami Mubashir bin Ismail, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-A'la Lajlaj, daripada bapanya katanya, berkata Abu Al-Lajlaj, Abu Khalid, wahai anakku, apabila aku meninggal dunia, kebumikan aku. Apabila kamu meletakkan jasad aku dalam kubur, bacalah dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ala millati Rasulillah. Kemudian curahkan tanah dengan cermat ke atas aku. Kemudian bacalah di sisi kepala aku permulaan surah Al-Baqarah dan penutupnya akhir surah Al-Baqarah, kerana aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Al-Haytami, dalam Majma' Az-Zawaid, Imam Al-Haytami menyatakan bahawa perawi hadis ini adalah thiqah, dan Imam Al-Hakim menjadikan ianya saksi dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Imam Ibnu Hajar memperakuinya dalam Takhlis Al-Khabir, dan Imam Az-Zaila'i telah tidak memberikan apa-apa komen tentang hadis ini. Okey. Hadis ini maknanya dijadikan hujjah. Okey tuan-tuan ya. Lepas tu bacakan apa? Awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Tu yang kita baca tahlil. Tuan-tuan kan kita baca tahlil Alif Lam Mim. Lepas tu ayat Amanar Rasul. Kan? Tuan-tuan ya. Yang tu yang kita baca tu. Jadi yang tahlil yang kita baca tu bukan sembarang-sembarang, tuan-tuan ya. Ada hujah, ada dalilnya. Okey tuan-tuan ya. Jadi semoga tidak timbul keraguan lagi lepas. Boleh ke tak boleh? Sekarang bukan masalah boleh ke tak boleh. Bila dah ada dalil ni, nak buat ke tak buat? Itu aja. Yang bagusnya, orang kita ni bersungguh nak buat. Ada orang bersungguh tak bagi orang buat. Ni yang pelik. Betul. Sungguh tak bagi orang buat. Padahal dah ada ni. Habis hadis ni nak campak mana? Hadis ni nak campak mana? Dalam bahasa kasar. Kan? Okey. Baik. Kata Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dan Al-Hakim meriwayatkan, dan Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu meninggal, jangan kamu menahan jenazahnya dan segeralah membawanya ke kubur, dan bacalah di kepalanya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Lafaz Al-Baihaqi berbunyi permulaan surah Al-Baqarah dan di sisi kakinya penutup surah Al-Baqarah di kuburnya. Itu dalam lafaz hadis Imam Al-Baihaqi. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Sya'bul Iman, bab iman. Okey. Itu tentang dalil-dalil talqin. Baik, pandangan para ulama mazhab. Kita ambil pandangan mazhab Hanafi. Kata Syekh Al-Alim Abdul Ghani
Al-Ghanimi Ad-Dimashqi Al-Hanafi dalam kitabnya Al-Lubab fi Syarhil Kitab, manakala hukum mentalkinkan mayat pada kubur adalah syariat Islam di sisi Ahlus Sunnah, kerana Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya di dalam kubur. Orang yang dah mati ni tuan-tuan, memang kita nampak dia mati tak bergerak, tapi waktu dimandikan, waktu dia semua dia rasa dan dia dengar percakapan. Cuma dia tak boleh nak bercakap. Dia tak boleh nak jawab. Kan? Macam hadis tadi. Bila Nabi talkinkan, wahai fulan, anak kepada fulanah. Dia dengar, tapi dia tak boleh jawab. Kalau dia jawab, Pak Imam dulu lari. Ya, saya. Entahlah mana air, mana bunga, mana apa. Bercelabak lari tuan-tuan. Nak start motor pun tak sempat, lari tinggal. Kan? Baik. Itu kata Imam mazhab Hanafi. Kata mazhab Maliki, Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, pengarang kitab tafsir yang terkenal, Imam Al-Qurtubi, ya, masyhur. Masyhur dalam kitabnya, dia bermazhab Maliki. Ya, kitabnya yang besar, Tazkirah Yaumil bil Ahwalil Maut wal Akhirah. Dia kitab besar tuan-tuan, ya. Tazkirah tentang kematian dan alam akhirat. Saya gunakan kitab ni di beberapa masjid dan surau, tuan-tuan, ya. Yang menceritakan tentang kematian. Cerita bab mati. Ya, apa cerita ustaz bab mati? Orang nak hidup atas dunia. Tuan, ada yang komen cerita bab mati. Tuan-tuan, kalau kat surau tak cerita bab mati, bab akhirat, nak cerita apa lagi tuan-tuan? Sebab apa? Keluar je daripada surau ni, semua bab dunia. Betul? Berapa jam yang kita cerita bab dunia tuan-tuan? Ada tak orang duduk sembang kat kedai kopi bab akhirat? Tak ada tuan-tuan. Ada tak? Tak ada. Bab politik, bab bola, haram bola 1-0 ni memang tadi. Ada. Maki pula referee, bodoh. Ada. Ada tak orang duduk kedai kopi cerita bab akhirat? Tak ada tuan-tuan. Berapa jam lah kita sembang? Tak ada. Semua bab duniawi. Jadi kalau dalam masjid, dalam surau tak cerita bab akhirat, bila lagi kita nak cerita bab akhirat? Bila lagi kita nak tahu cerita bab mati? Dalam kitab tu detail, diceritakan satu-satu perjalanan roh, macam mana nak mentalkinkan mayat, dan semualah yang berkaitan dengan kematian. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Lepas habis kitab ni boleh baca kitab tu tuan-tuan. Tapi tak tahulah berapa yang nak dengar. Tak ada lain, bab mati. Dah. Kita cerita bab dunia ni hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Kan? Itu belum lagi tengok YouTube. Ada tengok YouTube ceramah tuan-tuan. Adalah 2-3 orang yang ceramah dalam YouTube kan. Banyaknya tak ada lah. Macam-macam ada dalam YouTube tu. Kan? Apa lagi TikTok. Mana orang buat TikTok pasal mati tuan-tuan? Tak ada kan? Jadi tu yang penting. Nak menceritakan tentang bab mati ni, dan kata Imam Al-Qurtubi menjelaskan amalan talqin telah dilakukan oleh para ulama Islam di Qurtubah dan mereka mengharuskannya. Qurtubah ni Cordoba di Andalus, Spanyol, sewaktu zaman Islam, sehingga ianya habis orang Islam pada tahun 1492. Orang Islam, kerajaan Islam yang terakhir itu kalah. Dan orang Islam sama ada dihalau keluar balik ke Afrika Utara, ke Maghribi, ke Algeria, ataupun yang tinggal kat situ lama-lama dipaksa untuk jadi Kristian Katolik. Dia kalah dalam peperangan, lalu orang Islam habis tuan-tuan, ya. Amat sedih tuan-tuan, ya. Orang Islam yang tinggal ramai itu. Dan kemudian keturunan mereka tuan-tuan, ni cerita. Keturunan mereka, bila Spanyol ini, bila orang-orang Spanyol pada tahun itu juga 1492, ya, Columbus menemui Amerika Utara.
Lalu sebahagian Amerika itu, masuk Amerika Selatan itu jadi tanah jajahan Spanyol. Jadi orang-orang Spanyol berhijrah ke sana. Sebab tu kita akan dapati tuan-tuan banyak orang-orang pemimpin-pemimpin di negara Amerika Selatan itu berketurunan Arab sebenarnya. Termasuk seorang presiden Argentina, kalau tak silap saya, Carlos Menem. Kalau tak silap saya nama dia Carlos Menem. Dia ni tuan-tuan, dia ni asalnya Islam. Dia asalnya Islam. Dalam yang saya baca lah. Dan berketurunan Arab. Sebab daripada Spanyol. Orang Islam duduk di Spanyol ni, memerintah Spanyol, selatan Spanyol Andalus itu 700 tahun. Dan mempengaruhi semua budaya Spanyol dan budaya Portugis. Di Spanyol tu bawah tu Spanyol Portugis. 700 tahun. Sebab tu bila kita tengok bahasa Spanyol dia ada El Cantara, El Mariachi, El Pacino, El tu apa? Yang saya ingat lah, banyak perkataan daripada bahasa Arab. Al-Qitarah. Gitar. Lalu bahasa itu berpengaruh kepada bahasa Inggris. Daripada bahasa Spanyol itu dia mempengaruhi bahasa Inggris, tuan-tuan. Macam rice daripada arus. Cable daripada habal. Cable daripada habal. Magazine daripada makhazin. Mirror daripada mir'ah, cermin. Kan? Tamar Hindi. Tahu tamar Hindi? Asam Jawa. Orang putih panggil apa? Tamarin. Banyak lagi bahasa, tuan-tuan. Berpengaruh dalam bahasa Spanyol, kesan daripada bahasa Arab. 700 tahun. Yang mempengaruhi bahasa, budaya, cara hidup dan sebagainya. Walaupun mereka tak perasan. Tuan-tuan, itu Qurtubah. Jadi kata Imam Malik, kata Imam Al-Qurtubi ni, orang-orang di Cordoba itu masih ada, tuan-tuan, masjid besar Cordoba yang telah dijadikan gereja. Dan orang Islam kat situ, kata Imam Al-Qurtubi, meninggal akan ditalkinkan. Pada zaman Islam lah. Baik, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Pandangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu', imam besar dalam mazhab Syafi'i. Wa amma talqinul mayyit ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bistihbabihi wa mimman nassa ala istihbabihi al-Qadhi Husain fi ta'liqihi wa sahibuhu Abu Sa'id al-Mutawalli fi kitabihi Tatimmah wa Syekhul Imam Abdul Fath Nasruddin Ibrahim Al-Maqdisi wal Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum wa naqalahu al-Qadhi Husain anil ashab. Dan berkata Imam An-Nawawi, telah berkata ramai sahabat kita. Sahabat kita ni siapa? Ulama Syafi'i. Adalah sunat mentalkinkan mayat selepas mengkebumikannya, termasuk yang menyatakan sunat itu adalah Qadhi Husain yang disebut dalam ta'liqnya Al-Mutawalli, iaitu Abu Sa'din Al-Mutawalli dalam Tatimmah, dan Syekh Nasruddin Al-Maqdisi, iaitu Imam Az-Zahid Abdul Fath Al-Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Maqdisi. Okey, tuan-tuan. Itu kata Imam An-Nawawi, imam-imam besar, sahabat-sahabat ulama, para ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa itu adalah sunnah. Okey. Jadi kita tera ke dia tera, tuan-tuan? Kita ada kita ni tak ada ilmu, tuan-tuan, ikutlah para ulama kita. Orang kita pula tak payahlah talqin.
tanam balik aja. Sebenarnya orang kita ni malas. Kan? Dia kalau bab agama ni semua tak boleh, tuan-tuan. Kan? Semua komen. Sambut Isra' Mi'raj komen, sambut Maulud Nabi ada orang komen tu, sambut tahun baru tak ada pula orang nak komen. Kan? Siapa nak komen? Sambut tahun baru. Kan? Tu kena faham tuan-tuan. Bab agama ni kena berdasarkan kepada dalil dan hujah. Bila ada dalil dan hujah, kan, para ulama menetapkan hukum, dah kita ni tak ada ilmu, ikut ajalah tuan-tuan. Kita pula lebih daripada dia. Kalau kita lebih terror daripada dia, ada hujah tak apa, kita pun tengok ikut-ikut orang. Baik, dan kata Imam An-Nawawi lagi dalam kitab yang sama. Wasu'ila Syekh Abul Amr bin Salah rahimahullahu anhu wa qala at-talqinu huwa alladhi nahtaruhu wa na'malu wa lam yadhal ahlu Syam 'ala al-'amal bihadha fi zamanin may yuqtada bihi ila al-an. Kata Imam An-Nawawi, dan telah ditanya kepada Syekh Abul Amr bin Salah rahimahullah mengenai talqin. Orang tanya Syekh ini. Jadi dia menjawab, amalan talqin merupakan huwallazi nahtaruhu, yang kita pilih dalam mazhab kita Syafi'i, wa na'mal, dan kita beramal dengannya. Dan kita beramal dengannya. Dan apa lagi? Dan sentiasalah penduduk Syam beramal dengan amalan talqin ini pada zaman yang diikuti dengannya sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Amal ahlu Syam. Orang-orang Syam ini yang mazhab Syafi'i ini beramal dengan talqin ni. Lalu dia sampai amalan-amalan itu sampailah dengan bila masuknya Islam ke alam Melayu ini. Jadi kita pun beramal dengan amalan yang sama. Dan tak ada pula yang membantah amalan ini bid'ah. Baik, tuan-tuan, okey. Selesai masalah. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, sikit lagi tuan-tuan. Dalam kitabnya Raudatul Talibin, dalam kitabnya Raudatul Talibin, dan mustahab, sunat hukumnya mentalkinkan mayat setelah dikebumikan, maka dikatakan, wahai hamba, ni yang disebut, wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah, ingatlah akan apa yang di atasnya engkau keluar meninggalkan dunia, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, dan hari kiamat pasti datang tanpa keraguan, dan Allah akan membangkitkan siapa saja daripada kubur. Dan sesungguhnya engkau telah redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Al-Quran sebagai panduan, Kaabah adalah kiblat, dan kaum muslimin sebagai saudara. Telah warid dengannya hadis Nabi SAW. Kata Imam An-Nawawi, yang disebut tadi itu, sama kan macam kita baca talqin itu, warid sampai kepada warid dengan hadis Nabi SAW. Maknanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, baik, saya nak habiskan muka surat. Tuan-tuan, apa pula malam ni Ustaz baca talqin? Udah-udahlah tu Ustaz, seram sejuk rasanya. Kan ada pula komen malam-malam baca talqin lah pula. Kan berapa ramai di antara kita yang biasa dengar talqin, tuan-tuan? Terutamanya makcik-makcik belakang, puan-puan hajah kita, kan jarang dengar talqin. Malam ni ustaz pula baca talqin. Baik, Imam An-Nawawi menyambung lagi dalam kitabnya, inilah talqin yang dihukumkan sunat mustahab dalam perhimpunan daripada sahabat kami, iaitu para ulama Syafi'i.
Antara mereka Qadhi Husain Sahibut Tatimah Syekh Nasruddin Al-Maqdisi dalam kitabnya Tahzib, dan selain daripada mereka. Dan Qadhi Husain telah menukilkan bahawa secara mutlak di sisi ulama Syafi'i membaca talqin ini adalah mustahab. Dan hadis yang datang mengenai talqin adalah, dan ada pun hadis yang datang mengenai hukum talqin adalah dhaif. Akan tetapi hadis-hadis dhaif berkaitan keutamaan fadail tidak mengapa untuk diamalkan di sisi ahli ilmu daripada kalangan muhaddithin dan selain mereka, dan telah diperkukuhkan hadis talqin tadi dengan kesaksian beberapa hadis sahih. Hadis-hadis yang datang talqin tu asalnya hadisnya dhaif, tetapi di kalangan ulama beramal dengan hadis dhaif mengenai fadilatul amal, fadail amal, kelebihan-kelebihan amal, tak mengapa. Kemudian hadis tadi disokong oleh hadis-hadis sahih. Apa hadis sahihnya? Kata Nabi, mohonlah kepada Allah baginya semati akan ketetapan, iaitu ketetapan dalam menjawab fitnah kubur. Dan wasiat Sayyidina Amr bin Al-As, berdirilah kamu di atas kubur aku walaupun selama kadar menyembelih seekor sembelihan dan membahagikan dagingnya hingga aku dapat merasa tenang dengan kamu, dan aku mengetahui akan apa yang akan aku kembalikan utusan-utusan Tuhanku, yakni malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka sentiasalah penduduk Syam beramal dengan talqin ini sejak awal permulaan Islam, iaitu zaman di mana orang-orangnya dijadikan ikutan. Dan berkata para sahabat kami, yakni ulama Syafi'i, dan duduklah orang yang membaca talqin di sisi kepala kuburan si mati. Adapun anak yang kecil yang belum balik dan seumpamanya, maka tidaklah ditalqinkan. Ya, talqin untuk orang dewasa je, yang belum yang belum belum balik tidak ditalqinkan. Okey, selesai tuan-tuan ya. Sebenarnya perbahasannya panjang lagi. Nanti kita tengok pada bulan yang akan datang insya-Allah. Jadi ringkasannya kita dah tengok beberapa hal, terutamanya hal talqin ini, hal menjerus air dan sebagainya, berdasarkan kepada dalil-dalil dalam mazhab kita. Mudah-mudahan ianya menjadi ketetapan dalam hati kita bahawa yang kita amalkan ini bukan sembarang, tuan-tuan ya, berdasarkan kepada hukum dalil dan dikuatkan dengan pandangan-pandangan para ulama, ulama-ulama besar ya dalam mazhab kita terutamanya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa dayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.